InsyaAllah. Jadi banyak benda yang kita nak bincangkan hari ini. Dua banyaklah, tapi saya ambil benda yang besar je lah kan. Yang pertama sekali, benarkah Hadi ini menentang perlembagaan Malaysia? Dan kalaupun dia katakan menentang perlembagaan Malaysia, apakah perlembagaan yang nak dibawa oleh Hadi? Tuan Guru Haji Hadi Awang, apakah perlembagaan yang dia nak bawa? Bentuk macam mana? Kan? Dan apa jawapan Tun Hamid, bekas Ketua Hakim Negara, terhadap dakwaan bahawa sebenarnya Tun Hamid sendiri pun sebenarnya bersetuju dengan pandangan bahawa keputusan Mahkamah Persekutuan itu salah. So apa pandangan beliau? Kemudian rentetan daripada pemuda UMNO yang menyindir kerajaan ini berkenaan dengan kelemahan ringgit. So adakah pemuda UMNO menyindir Zahid Hamidi? Itu soalan kita sebenarnya. Dan adakah pemuda UMNO ni geng Hishamuddin? Menarik Alright. So sebelum itu, first thing first, saya nak bawa berita-berita semasa dahulu. Cerita-cerita semasa. Okey. Isytihar harta, SPRM beri tempoh 30 hari lagi pada Mohzani. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM memberi tempoh lanjutan 30 hari kepada anak Dr. Mahathir Mohzani untuk isytihar harta kepada agensi anti rasuah. Ketua Pesuruhjaya Azam Baki mengesahkan Mohzani telah memohon secara rasmi untuk melanjutkan tempoh berkenaan. Mohzani telah mengumpulkan permohonan lanjutan, SPRM telah memberikan tambahan 30 hari, kata Azam. Jumaat lalu Azam mengesahkan agensi anti rasuah memberi tempoh 30 hari lagi kepada adik Mohzani, Mirzan, untuk isytihar hartanya. Azam berkata ini setelah ahli perniagaan itu meminta tempoh tambahan untuk mematuhi perintah yang dikeluarkan. Tempoh notis sepatutnya tamat pertengahan bulan ini. Mereka dipanggil untuk memberi keterangan. Pada 6 Februari, Azam berkata Mirzan dan Mohzani boleh didakwa jika gagal mengisytiharkan harta mereka kepada agensi itu. Berkaitan itu, kedua beradik itu mulakan kenyataan 8 Februari meminta SPRM bersabar dan mengatakan adalah mustahil untuk kumpul maklumat selama 43 tahun. Okey, menurut SPRM telah meminta senarai aset sejak 1981, iaitu tahun pertama Mahathir dilantik sebagai Perdana Menteri. Baik. Now, ulasan saya, kenapa 1981, kenapa Mukhris dengan Mohzani? Sebab persoalan yang timbul adalah, adakah kekayaan mereka itu sememangnya mereka kaya sebab berniaga, ataupun kekayaan mereka itu hasil daripada mereka menunggang kekuasaan, penguasaan, kuasa dan juga kedudukan ayah mereka. Itu persoalan-persoalan dia. Dan kalau sekiranya boleh dibuktikan, walaupun satu, bahawa kekayaan mereka hasil mereka mendapat projek dan peruntukan daripada kedudukan ayah mereka, maka itu sudah boleh dianggap sebagai rasuah. Now, balik kepada cerita kepada cerita Mohzani dan juga Mukhris tadi. Mohzani dan juga Mirzan tadi. Kenapa perkara ini sangat penting? Kenapa dua ini sangat penting? Mukhris ni dia letakkan Mukhris ni sebagai orang yang terlibat dalam politik. Sebagai orang yang orang kata apa, yang memang terlibat dalam politik. Tetapi bila melibatkan perniagaan, dia adalah Mohzani dan juga Mirzan. So dua ni memang on business. Kedua-duanya on business. Now, bila kedua-duanya on business, setelah 40 lebih tahun kita kata masa berlalu, kita tak nafikan mereka menjadi kaya kemudian. Dan Mahathir mengatakan bahawa kerajaan ini cemburu sebab ada Melayu kaya. Tuan-tuan, saya tahu ada Melayu lebih kaya daripada Mukhris, daripada Mohzani, ada Melayu lebih kaya daripada Mirzan. Kerajaan tak sentuh pun. Yang dipersoalkan, adakah persoalannya kekayaan itu disebabkan oleh apa yang berlaku sebelum ini? Nah, ada yang mengatakan ini adalah dendam. Orang yang mengatakan ini adalah dendam Anwar adalah orang yang sama kata di mana reformasi. Bila ditanya, on one hand mereka bertanya di mana reformasi. On the other hand, bila kita persoalkan atau kita mula menyiasat kekayaan luar biasa anak-anak pemimpin ini, mereka mengatakan Anwar berdendam. Bila Daim disiasat, Anwar berdendam. Tuan-tuan, tadi saya buat komentar. Naimah ni sebenarnya adalah ahli parti muda. Naimah adalah ahli parti muda. Now,
Ya ke Is? Ya. Amirah iaitu Adun Puteri Wangsa sendiri mengesahkan. Dia kata Naimah Adun Puteri Muda dan Naimah adalah Adun muda. So Adun muda. Naimah adalah ahli parti muda. Parti muda, bukan bini muda, parti muda. Naimah ni siapa? Naimah ni isteri Daim. Tetapi dia mengatakan bahawa Daim bukanlah pemberi dana terbesar di dalam muda. Bukanlah pemberi masa. Kenapa tuan-tuan? Sebab satu persoalan yang timbul, bagaimana dana muda ni dapat dana? Sebab kita daripada dulu lagi kita mempersoalkan, kita kata sebenarnya muda ni dia datang daripada salur galur Tun Mahathir. Kalau tuan-tuan perasan, dan muda tak join Kerajaan Perikatan Nasional hari itu sebab Mahathir tak join. Itu je sebab dia. Muda Syed Saddiq dia masuk ke dalam Bersatu daripada salur galur Tun Mahathir. Siapa dia sebelum ini? Kita tak kenal dia. Orang kata pasca 2017, kita tak tahu siapa dia. Yang kita tahu dia menang pembahas terbaik, itu saja. Lepas itu dia masuk bertanding di MUA, terpaksa diberi laluan, menang. Bila menang jadi menteri. Menteri penuh pula tu, Menteri Belia dan Sukan. So dia punya jalan tu terlalu cepat, kita kata. Okey, tak apalah, tak ada masalah. Lepas itu bila berlaku komosion dan sebagainya, dia keluar, dia buat parti muda. Dan dia mengkritik kerajaan. So kita pelik. Masa tu muda bersama dengan kerajaan, tetapi dia kritik kerajaan. So kita mula persoalkan. Terutama apabila dia didapati bersalah dalam kes rasuah. Dalam kes rasuah lah, dana duit dijumpa di rumah dia dalam kes rasuah. Dia didapati bersalah. So daripada situ dia mula mengkritik kerajaan. Sebelum itu pun dia dah kritik kerajaan sebenarnya. Jadi kita mula mempersoalkan siapa beraninya muda. Kita bukan baru semalam join politik, tuan-tuan. Kita bukan baru semalam join politik. Rupa-rupanya kita dapati di belakang muda ini adalah Mahathir. Dia bukan Mahathir ni per se jadi penaung, bukan. Tetapi kita tahu bahawa saya pernah claim dahulu, berkemungkinan besar dana daripada muda ini, dana itu datang daripada Mahathir. Ataupun bukan Mahathir per se, kroni-kroni Mahathir. Saya tahu salah seorang ahli muda pimpinan tertinggi adalah anak taikun. Dan saya tahu juga salah seorang taikun di dalam negara kita banyak membantu Syed Saddiq atas arahan Mahathir. Saya tak boleh sebutlah nama taikun tu. Kan, kalau tuan-tuan kenal lah. Taikun besar. Kan? Antara yang banyak, kalau Syed Saddiq meminta derma dan sebagainya, dia antara yang banyak menderma. Dan tidak mustahil kalau kita kata bahawa Daim juga terlibat. Okey, Daim bukan pemberi dana terbesar. Mungkin. Tetapi siapa kata Daim tidak influence? Sebab apa, tuan-tuan? Apa logik dia tiba-tiba isteri Daim yang saya sendiri tak pernah kenal. Saya sendiri tak pernah tahu siapa isteri Daim sebelum ini. Naimah ni saya tak pernah kenal. Politically saya tak pernah kenal. Tiba-tiba kita dapat tahu dia ahli parti muda. Pelik kan? Rupanya dia ahli parti muda. Kenapa parti muda? Kalau dia parti UMNO ke, kan? Kalau dia UMNO, okay, kita faham lah. Sebab Daim sebelum ini pun memang kita kata pro kepada UMNO. Bukan pro UMNO, memang UMNO pun. Lepas itu dia keluar ikut Mahathir. Kemudian dia join Kerajaan Pakatan Harapan 2018. So kalau dia join UMNO ke pada masa itu, ataupun bukan UMNO, sorry, kalau dia join Bersatu ke, ataupun kemudian dia keluar dia join Pejuang, okey, kita faham. Tiba-tiba out of nowhere dia dikatakan sebagai ahli kepada muda. So daripada situ kita boleh conclude sebenarnya bahawa ke mana hala tuju, siapa penaja, apa yang muda dapat daripada perkara-perkara ini. So itu something interesting untuk kita ponder upon lah, kan? Apa yang kita boleh ponder upon. Okay, itu berkenaan dengan Mukhris tadi, Mohzani. Mukhris pula, saya ingat Mukhris saja. Mohzani dan juga Mirzan. Alright, habis kat situ. Okay, now kita masuk cerita politik. Alright, ni menarik, tuan-tuan. Satu kisah ni menarik.